Saya terima macam tu. Okey, saya faham. Ni serah. Ni Andrew, bagi Andrew. Ada assist. Nah. Okey, ni ada satu lagi. Oh, syarikat lain lah. Ni saya. Kejap. Okey, bagi ni. Bagi Andrew. Okey, terima kasih banyak Jazza. Terima kasih. Okey, Datuk. Terima kasih. Jom kita. Kita pergi sana. Tiga. Okey, masa 3 orang. Air ada depan ni. Sana macam ni. Jam mana sampai tu? Yang tim nangis tu tadi. Apa nanti kita cakap nanti boleh bagi masuk. Susah hati. Hari ni nangis lagi. Hanya dia ketawa dah dapat duit. Bagi. Oh ya. Okey. Saya mau masuk, saya mati ya. Faris, okey. Okey. Okey, nanti kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pada hari ini kita berada di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, untuk meminta kepada yang dihormati Pengarah Jabatan Siasatan Komersial Bukit Aman untuk meneliti kes-kes yang kita bawa pada hari ini. Kes ini melibatkan 2 buah syarikat yang kita percaya telah menipu ramai di kalangan mangsa-mangsa yang ada, yang kita sendiri telah menerima lebih daripada 93 aduan. Dan jumlah kerugian hasil daripada penipuan ini berjumlah sebanyak RM10,484,414 daripada 93 pengadu. Kita percaya di luar sana lebih ramai lagi yang belum tampil untuk membuat aduan, dan kita hanya boleh memberikan rekod rasmi berdasarkan aduan yang telah dikemukakan kepada MHO. Ini berkaitan bagaimana 2 buah syarikat yang telah menawarkan tawaran pelaburan. Syarikat yang pertama telah menawarkan tawaran pelaburan yang mana mereka menjanjikan satu pulangan yang lumayan. Mereka menyasarkan golongan-golongan warga emas, terutamanya masyarakat Cina yang kebanyakannya adalah warga emas. Ini yang point yang kita nak highlight. Modus operandi dan cara teknik mereka ini, mereka cari orang tua-tua, orang-orang yang mempunyai wang-wang persaraan, wang-wang untuk menghabiskan sisa-sisa hidup. Lalu mereka menggunakan ejen untuk melakukan promosi
dengan meyakinkan kepada warga-warga emas yang berketurunan Cina ini satu pulangan yang lumayan. Apa yang mereka lakukan adalah mereka telah menggunakan beberapa kaedah seperti menggunakan mata wang kripto, dan ada di kalangan mereka yang menggunakan sistem e-wallet bagi menarik perhatian mangsa-mangsa yang ada, sehingga mangsa-mangsa telah menyertai pelaburan ini dan akhirnya mereka telah ditipu. Salah satu daripada cara mereka adalah mereka menggunakan dokumen-dokumen perjanjian yang begitu complicated, menggunakan dokumen perjanjian yang berbahasa Inggeris dengan ayat-ayat yang begitu complicated, dengan muka surat yang tebal, bagi mencari kaedah untuk menipu mangsa-mangsa yang ada. Seperti yang dimaklumkan, kebanyakan mangsa-mangsa yang ada ini adalah warga emas. Mereka hanya mempercayai ejen-ejen pemasaran mereka. Atas dasar kepercayaan, maka mereka telah menyertai pelaburan ini. Dan di antara yang berada di dalam perjanjian ini adalah pelantikan pemegang amanah, pengurus dana, bagi mewujudkan situasi yang complicated, bagi menyebabkan ramai di kalangan mereka akhirnya tak faham, akhirnya mereka tertipu. Apa yang kita nak highlightkan di sini adalah kes yang pertama ini, apabila laporan polis telah dibuat, laporan polis telah di-ROR, refer to other report. Untuk maklumat tuan-tuan, saya telah membuat sedikit semakan di mahkamah jenayah, seksyen jenayah Melaka. Ada kes ini telah disiasat oleh pihak polis. Ini penting ni, kes ini telah disiasat oleh pihak polis. Siasatan ini telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Pendakwaan telah berlaku di Mahkamah Seksyen, tetapi saksi pendakwaan hanyalah 8 orang saja saksi. Syarikat penipu ini telah menawarkan tawaran-tawaran melalui representasi, menawarkan kepada saksi-saksi yang ada untuk membuat bayaran kepada 8 orang saksi yang ada. Saksi-saksi ini telah menerima tawaran tersebut dan menarik report. Kes diselesaikan di sana. Persoalannya, bagaimana yang ramai-ramai ni? Ini persoalan ni, yang ramai-ramai ni. Ini persoalannya. Adakah adil berdasarkan tarik report beberapa orang saksi yang ada menyebabkan kes ini DNAA, discharge not amount to equit, dilepaskan tanpa dibebaskan? Adakah ini adil? Bagaimana pula dengan keadilan mangsa-mangsa yang ada ini? Sekiranya perkara ini berlaku begini, saya rasa pada masa-masa akan datang dan kini, strategi penipu-penipu yang ada, tipu 5,000 orang, kes disiasat didakwa berdasarkan 8-9 orang saksi, bayar 8-9 orang saksi ini, selamat. Mereka akan terus menipu fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat. Saya berasa amat sedih apabila mangsa-mangsa yang berada ini membuat laporan polis, kes mereka telah dirujuk kepada report yang sebelum, ROR. Saya ingin merayu kepada yang dihormati Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, untuk tidak sekadar ROR-kan report ini merujuk kepada laporan yang sebelum. Tolong buka balik siasatan kepada aduan-aduan yang baru ni. Tolonglah siasat pengadu-pengadu yang lain ini. Mereka juga berhak untuk aduan-aduan mereka disiasat. Mereka juga berhak untuk aduan mereka juga digunakan untuk pendakwaan. Setuju atau tak setuju? Setuju. Inilah yang menjadi masalah pada kita hari ini. Mengapa kita hadir di sini? Kerana kita berasa
seperti keadilan tidak berpihak kepada kita. Kita datang hari ini untuk merayu atas dasar penghormatan kita kepada pengarah dan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Bantulah mangsa-mangsa yang ada ni. Janganlah kes mereka ini sekadar di ROR. Siasat aduan-aduan mereka, serahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Kita juga akan pergi kepada Jabatan Peguam Negara lepas ini untuk meminta satu kaedah supaya aduan-aduan yang diserahkan oleh mangsa-mangsa yang ada ini turut digunakan sebagai pendakwaan. Kerana kebimbangan kita, sekiranya mangsa-mangsa yang sedia ada ini telah menarik report, apakah yang akan berlaku dalang kepada kes penipuan ini akan dilepaskan, akan dibebaskan, sekaligus akan menyebabkan keadilan kepada mangsa-mangsa tergugat. Mangsa-mangsa yang ada hari ini tidak hadir untuk menuntut wang mereka. Apa yang mereka mahukan adalah satu siasatan dan pendakwaan kepada dalang penipuan ini. Betul atau tidak? Betul. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan kepada pihak agensi penguatkuasaan dan agensi pendakwaan realiti semasa yang berlaku pada hari ini. Ini bukan satu kes. Saya juga ada satu kes yang melibatkan penipuan kutu, yang mana individu dan dalang ini mencari solusi untuk membayar kepada saksi-saksi yang ada dan meminta untuk tarik report, sekaligus mastermind ataupun dalang dibebaskan. Sekiranya trend ini berlaku, kita akan dapati bahawa lebih ramai lagi sindiket-sindiket penipuan yang akan berleluasa kerana mereka tahu ada taktik ini menipu dan membayar kepada saksi yang terpilih dan dibebaskan dan terus mengulangi lagi penipuan mereka. Kita tidak mahu Malaysia ini menjadi sebati lubuk skamer seperti yang dinyatakan oleh yang dihormati Pengarah Siasatan Jenayah Komersial baru-baru ini. Hampir 500 juta yang telah aduan report telah berlaku di Malaysia dalam tempoh 2 bulan. Baru Januari dengan Februari sudah 500 juta. Sampai ketua pengarah kata apa? Berbuih mulut dia kata penipuan ini berlaku. Kita tidak di sini datang untuk mengkritik pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Sebaliknya kita menghargai peranan yang dimainkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Kita menghormati peranan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Tetapi kita meminta supaya pihak polis untuk melihat muka-muka pengadu-pengadu yang ada ni, yang kebanyakan mereka ni merupakan warga emas. Bayangkanlah apakah nasib mereka. Retirement mereka, wang persaraan mereka lenyap, ditipu oleh penipu-penipu yang masih lagi ada di Malaysia ni. Betul. Kita perlu mengambil tindakan supaya penipuan ini dapat dihentikan. Begitu lagi juga sebuah kes lagi, di mana satu lagi kes yang kedua melibatkan sebuah syarikat yang didalangi oleh warga negara Cina. Bayangkan warga asing ni. Betul. Boleh menipu rakyat Malaysia atas nama IPO ataupun pelaburan yang mereka akan disenaraikan di United Nations, di Amerika. Pelaburan itu tidak wujud, menipu dan memperdayakan rakyat kita. Betul. Jadi kita meminta kepada yang dihormati Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk meneliti kes-kes aduan yang kami bawa. Semua masa-masa telah menyerahkan aduan-aduan mereka, telah menyerahkan juga surat 107A Katun Tata Acara Jenayah untuk meminta maklum balas terhadap siasatan, terhadap aduan yang telah dibuat oleh mereka. Kami yakin dan kami percaya dengan keadilan, dengan progresif Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Kami bersama-sama akan membantu
pihak PDRM, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, bagi melancarkan siasatan ini, dan kami